Muhammad ini, dianya memang di antara orang yang memang terjaga perangai dia. Kiralah perempuan dihantar bersama dengan lelaki. Rasulullah tak sentuh, Rasulullah tak kacau, Rasulullah tak ganggu. Orang panggil. Bagaimana jaganya akhlak. Bila Rasulullah meniaga barang, Rasulullah bercakap benar dalam perniagaan Rasulullah. Rasulullah tak menipu dalam perniagaan Rasulullah. Yang menyebabkan Maisarah ni terkagum tengok. Allah, dia kata, tak pernah lagi dia jumpa orang yang sebegini. Khadijah pula, oh dia kata, inilah orang yang sepatutnya menjadi suami aku. Walaupun jarak umur tu sejarak lebih kurang 15 tahun. Rasulullah usia 25 tahun. Khadijah usia 40 tahun. Sebut kepada Rasulullah yang Khadijah nak jadikan dia suami. Sebab tu saya nak sebut sikit orang perempuan yang dia ada harta, dia ada rezeki dalam hidup dia, kemudian dia tak ada jodoh. Tak ada jodoh sampai usia dia 40 tahun. Ambil sirah ni lah. Di antara sirah sirah yang berlaku pada Rasulullah ini, di mana dia tawarkan diri dia untuk berumah tangga dengan sesiapa lelaki yang soleh di kalangan mereka yang soleh. Itu dibenarkan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana kita diberi lagi peluang untuk mengkaji ataupun kita memahami tentang kehidupan yang mencabar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya bila masa ataupun kehidupan yang mencabar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, masanya ialah di antara masa-masa Rasulullah menjadi masa belia ataupun saat mana umur Rasulullah di antara 20 tahun sampai usia 40 tahun. Ini di antara masa-masa yang Rasulullah melalui masa-masa yang mencabar, katanya para alim ulama, dalam keadaan dia membina dirinya sendiri ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang membentuk akhlak Rasulullah dan membentuk kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencabar ni kerana dua perkara lah. Biasa di kalangan kita pun sama. Di kalangan kita ni, di antara saat yang mencabar sedikit, masa bila selesai daripada kita dapat yang disebut dengan pengajian, kita habis masa pengajian dan kita masuk dalam sesi kekeluargaan ataupun pekerjaan. Biasa masa ni, dua masa ni masa yang mencabar. Sama ada pekerjaan ataupun masa kekeluargaan. Ramai di kalangan kita dia nampak bahawa masa mencabar ni ialah masa-masa yang dalam hidup mereka waktu mana mereka belajar ataupun mereka dalam keadaan kena ujian-ujian tertentu. Tapi alim ulama sebut ada dua masa yang mencabar dalam hidup kita ni. Itu masa yang pertama ialah masa kita nak meneruskan gerak kerja kita dalam kehidupan kita seharian. Kita kerja apa, pekerjaan apa yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita bagaimana kita membina keluarga, memilih pasangan hidup. Waktu mana kita memilih pasangan hidup ni, masa yang mencabar pada diri kita. Kerana kita memilih pasangan hidup ini bukan untuk hidup di dunia sahaja, tetapi kita memilih pasangan hidup ini untuk hidup sampai ke dalam syurga Allah. Silap kita pilih pasangan hidup, akhirnya kita terhumban ke dalam neraka Allah. Yang ni yang menyebabkan kita diajar supaya masa ni masa mencabar. Demikian juga dengan kerja. Ramai orang kita, dia nampak kerja ni untuk urusan perut dia saja, untuk urusan kekenyangan dia, kekeluargaan dia. Bukan demikian. Tapi kita buat kerja ni untuk urusan hidup kita selepas pada kematian kita. Bila kita mati nanti, kita akan terkesan dengan kerja yang kita buat sekarang. Ini kesan. Bila kita hidup di atas dunia ni, apa yang kita
yang kita buat amalan kita ataupun kita buat kerja kita ni, dia akan menghidupkan balik ataupun mengazab balik pada kita dalam kubur nanti. Ini yang menyebabkan alim ulama dia sebut bahawa masa pekerjaan itu menjadi masa yang memberi kesan pada diri kita. Waktu mana kita nak hidup balik dalam kubur setelah mana kematian kita. Jadi, dua perkara ni kalau ditanya pada kita, masa mencabar ke? Ya, tercabar dalam hidup seorang. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal zaman belia dia, Rasulullah tak ada pekerjaan yang tertentu. Alim ulama sebut demikian. Akan tapi banyak riwayat yang menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengembala kambing. Tu kerja yang Rasulullah lakukan. Di mana Rasulullah mengembala kambing. Di awal-awal dalam kehidupan Rasulullah, Rasulullah menjadi muda belia dalam hidup Rasulullah, Rasulullah kerja yang demikian, bela kambing. Baginda mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Asalnya Rasulullah bela kambing daripada Bani Sa'ad. Dan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa qirat saja yang dibayar. Mana-mana orang nak upah pada Rasulullah bela kambing, dibagi pada Rasulullah. Maknanya Rasulullah minta upah berapa qirat di waktu itu. Pada ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, baginda keluar berniaga ke Syam dengan membawa harta benda Khadijah radhiyallahu anha. Baru waktu mana umur 25 tahun, barulah Rasulullah tinggalkan kerja yang disebut dengan mengembala kambing, tapi Rasulullah menjadi seorang peniaga pula, memilih pekerjaan untuk menjadi peniaga. Ini masa-masa yang nak dia panggil, nak tentukan perjalanan hidup pada masa yang akan datang. Ini cara Allah susun dalam hidup Rasulullah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid ialah seorang perempuan yang mempunyai kedudukan yang terhormat dan harta yang banyak. Khadijah ni, keluarga dia, keluarga yang kaya raya. Asal dia. Perempuan yang mempunyai modal di kalangan orang-orang Arab. Maknanya kaya raya. Pada diri dia, kedudukan dia terhormat dan harta dia banyak. Dia mengupah beberapa orang lelaki untuk menguruskan perdagangan hartanya. Cara Khadijah, bila dia nak kembangkan lagi harta dia, dia upah orang-orang tertentu. Kamu meniagalah barang saya, kamu meniaga barang saya. Kemudian, lepas pada itu, kita kira balik. Mana yang banyak, mana yang untung, di mana daripada keuntungan itu, kita akan bagi bahagian-bahagian ini. Beliau membuat pelaburan dengan mereka dan membayar sesuatu untuk mereka. Cara Khadijah melabur. Dia panggil pelabur ni, dia kena belajar macam mana Khadijah radhiyallahu anha menjadi seorang pelabur. Dia melabur dengan orang-orang lelaki ni. Dia cari orang-orang yang pandai meniaga. Dia kata, aku sediakan bahan, kemudian kamu meniaga bahan-bahan aku ni. Dia jadikan demikian. Jadi orang lelaki tersebut, dia akan pergi meniaga, kemudian untung tu bagi pada Khadijah sikit, dapat pada mereka sikit. Cara dilakukan demikian. Kemudian orang Quraisy ialah kaum pedagang. Kebetulan orang Quraisy ni suka meniaga. Macam kita ni, kalau kita perhatikan orang Kemboja, dia datang tempat kita, dia meniaga. Kita perhati orang Kelantan, dia pergi ke mana pun nak meniaga, perangai dia. Dia ada perangai orang-orang tertentu yang perangai dia suka meniaga. Orang Cina, dia datang negara kita, dia bukan nak yang lain. Dia datang dia meniaga, cari jalan untuk meniaga. Sebab tu mereka berada di bandar-bandar. Di kalangan ada bangsa-bangsa ni, dia jenis minat meniaga. Perniagaan menjadi teras dalam hidup mereka. Di antara bangsa yang kuat meniaga, siapa dia? Orang Quraisy. Orang Quraisy ni kuat meniaga, menjadi pedagang-pedagang. Bila Khadijah mendengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kebenaran bicaranya. Dalam ramai-ramai orang ni, Khadijah duk risih dengar siapa orang yang cakap benar, orang yang hidup dia dalam keadaan berakhlak, orang yang ada peribadi tertentu. Lalu di antaranya yang Khadijah dia tahunya dengar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah dan kemuliaan akhlaknya. Dia pun menghantar utusan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan baginda supaya membawa harta perdagangannya untuk diniagakan di Syam. Khadijah bila dia tahu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni budak yang bercakap benar.
Kemudian di antara pemuda yang dalam keadaan yang dia ni sendirinya tak khianat dalam setiap urusan. Dan dia perhati betul-betul, dia pun tawar pada Rasulullah. Dia tawar pada Rasulullah untuk membawa harta perdagangan dia untuk diniagakan di bumi Syam. Kena bawa barang ni, pergi meniaga kat mana? Meniaga dekat Syam. Syam tu tempat orang jual beli. Di Mekah ni, nak buat pelaburan. Di kalangan mereka tersebut, nak buat pelaburan macam mana? Pelaburan mestilah dihantar ke sana. Kemudian beliau membayar kepada baginda bayaran yang lebih baik daripada yang pernah dibayar kepada pedagang-pedagang lain. Rasulullah diupah dengan bayaran yang lebih hebat daripada peniaga-peniaga sebelum daripada ni. Ramailah peniaga-peniaga lain. Tapi Rasulullah dibayar dengan bayaran yang lain daripada bayaran-bayaran di kalangan mereka itu. Di samping itu, diserahkan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama hamba tersebut Maisarah. Maisarah, kamu ditugaskan untuk apa dia? Tugaskan untuk membantu Muhammad ini. Muhammad, dia pergi meniaga, kamu dalam keadaan yang begitu, kamu perhati tengok bagaimana Muhammad meniaga. Dan kamu tengoklah dalam perniagaan ini. Jangan sampai Muhammad ni buat khianat, jangan sampai Muhammad ni menipu dan bagi dia dibagi arahan demikian. Nak suruh perhati elok-elok Muhammad ni meniaga macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran itu. Bila tawar begitu, ditawar, ni saya nak sebut ni, kepada toke-toke orang-orang yang harta benda banyak, dia boleh mengikut cara Khadijah binti Khuwailid dalam niaga. Dia panggil orang-orang tertentu, saya tengok awak meniaga ni ada potensi. Saya nak bagi barang-barang begini. Kamu meniaga yang saya, kemudian untung kita bagi dua. Pun ada juga cara yang demikian yang diajar dalam Islam. Diajar kepada kitanya untuk kitanya buat pelaburan macam Khadijah buat pelaburan ini sendiri. Lantas membawa hartanya untuk diniagakan di sana. Lalu dibawa, Rasulullah pun terima. Rasulullah terima tawaran itu. Dibawa harta tersebut untuk diniagakan di sana. Hambanya itu, Maisarah turut keluar bersama Rasulullah untuk pergi ke Syam. Maisarah pula ikut. Bila Khadijah kata, kamu wahai Maisarah, kerja kamu ialah apa dia? Perhati elok-elok. Kamu tengok betul-betul pada di Muhammad ini. Untuk kamu ni perhati bagaimana cara dia meniaga. Kemudian apabila baginda pulang ke Mekah, Khadijah mendapati keuntungan hartanya hasil daripada sikap amanah dan keberkatan yang tidak pernah dirasai sebelum daripada ini. Bila Rasulullah pergi meniaga, Allah jadikan perniagaan Rasulullah tu berkembang. Kaya. Kemudian dapat untung yang berlipat kali ganda. Sampai-sampai orang beli barang Rasulullah dahulu daripada dibeli barang orang-orang lain. Rasulullah si awal. Niaga tu si awal, katanya para alim ulama. Lalu Rasulullah pula ambil barang-barang tu, ambil harta yang dapat tersebut daripada hasil jualan tu, balik bagi tahu pada Khadijah. Ni sebanyak ni yang telah dapat. Dan keberkatan yang tidak pernah dirasai sebelum itu. Tak pernah dapat berkat. Rasa tu lain. Ni panggil dalam kita berniaga ni, jangan perhati kepada yang disebut dengan bilangan yang banyak. Jangan. Tapi kita kena perhati di sudut berkat ke tak berkat. Yang telah kita lakukan itu. Keberkatan yang daripada apa dia? Keberkatan daripada hasil perniagaan itu besar. Itu yang kita kena jaga pada diri kita ni. Maisarah, dia cerita balik apa yang dilihat tentang Rasulullah itu. Tentang peribadi yang baik, kemudian akhlak yang mulia, fikiran yang tajam, tutur kata yang cantik dan teratur serta perilaku yang amanah kepada Khadijah. Maisarah ni dia cerita pada Khadijah. Dia kata, dia kata, sepanjang dia pergi tengok perhati Muhammad ini, dianya memang di antara orang yang memang terjaga perangai dia. Kiralah perempuan dihantar bersama dengan lelaki. Rasulullah tak sentuh, Rasulullah tak kacau, Rasulullah tak ganggu. Orang panggil. Bagaimana jaganya akhlak. Kemudian kita boleh bayangkan di antara pergi berdua, dipanggil pergi berdua. Patutnya dalam tempoh begitu boleh jadi orang panggil Maisarah. Maisarah ni dikacau lah oleh tuan dia ni, patutnya demikian. Tapi Rasulullah ni tak buat khianat. Cakap lemah lembut, teratur.
Kemudian Rasulullah susun, tutur bicara Rasulullah. Sama juga dia bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niaga barang. Bila Rasulullah niaga barang, Rasulullah bercakap benar dalam perniagaan Rasulullah. Rasulullah tak menipu dalam perniagaan Rasulullah. Yang menyebabkan Maisarah ni kagum tengok. Allah, dia kata, tak pernah lagi dia jumpa orang yang sebegini. Orang yang dia orang panggil orang yang penuh dengan amanah, penuh dengan yang ketekunan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut demikian. Akhlak yang mulia, akhlak pula cantik, fikiran yang tajam, tutur kata yang indah, beserta perilaku yang amanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah merasakan bahawa apa yang dicari selama ini sudah ditemui. Khadijah pula, dia kata inilah orang yang sepatutnya menjadi suami aku. Walaupun jarak umur tu sejarak lebih kurang 15 tahun. Rasulullah usia 25 tahun. Khadijah usia 40 tahun. Tapi Khadijah ni dalam keadaan begitu, sebelum daripada itu ada dah orang-orang yang ternama datang nak meminang dengan Khadijah, nak kahwin dengan Khadijah. Khadijah tolak. Ada dah pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk melamar Khadijah, tapi ditolak. Tolak. Semua tak nak. Khadijah tak nak. Sebab boleh jadi yang datang ni tak tahu macam mana lagi background mereka. Yang datang ni akhlak tak tahu apa dia lagi. Boleh jadi dia nak pada kecantikan Khadijah saja tak tahu, ataupun dia nak pada apa dia, pada Khadijah tak tahu. Yang menyebabkan Khadijah kata, yang ni tak payah lagi lah, tak payah. Sehinggalah terbuka hati dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok akhlak yang diceritakan pula oleh Maisarah ini. Maisarah cerita keadaan demikian. Lalu hasrat itu Khadijah sampaikan kepada kawan rapat dia nama Nafisah binti Muniyah. Khadijah pula dia tak cerita pada Maisarah yang dia berkenan dengan Rasulullah. Dia cerita pada Nafisah binti Muniyah ini. Dia cerita pada Nafisah. Nafisah dia kata, aku ni dah mula jatuh hati dengan pemuda ni untuk dijadikan pasangan hidup aku. Nafisah pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni sejarah bagaimana perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berjumpa dengan Rasulullah. Pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hasrat Khadijah untuk mempersuamikannya. Bagi tahu cerita pada Khadijah macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Rasulullah yang Khadijah nak jadikan dia suami. Sebab tu saya nak sebut sikit ya. Orang perempuan yang dia ada harta, dia ada rezeki dalam hidup dia, kemudian dia tak ada jodoh, tak ada jodoh sampai usia dia 40 tahun. Ambil sirah ni lah, di antara sirah sirah yang berlaku pada Rasulullah ini, di mana dia tawarkan diri dia untuk berumah tangga dengan sesiapa lelaki yang soleh di kalangan mereka yang soleh. Itu dibenarkan dalam Islam. Ini di antara perkara lah. Kita jangan biarkan kehidupan kita ni, wahai orang perempuan yang tak ada suami, yang tak ada keluarga dalam hidup dia, membiarkan dia begitu saja tanpa dianya berumah tangga. Jangan. Pada usia 40 tahun, usia 45 tahun, usia 50 tahun, kalian ada harta dalam hidup kalian. Jadi macam mana dengan harta yang ada ni? Untuk apa? Kita cari pasangan hidup kita yang harta yang kita ada ni, untuk kita tengok orang yang paling baik, orang saleh, orang yang berakhlak, untuk kita tawarkan jadi suami kita. Soal dia nak terima tak nak terima tu soal kemudian. Tapi bila kita ni jaga agama betul-betul, kita ni jaga yang disebut dengan akhlak betul-betul, orang salihah betul-betul dalam hidup kita, datanglah tak kira siapa pun, orang yang saleh ni Allah akan ketemukan dengan kalian. Ini satu cara untuk nak mengurangkan jumlah orang-orang yang di kalangan kita ni yang berusia umurnya tapi tak berumah tangga. Ada orang perempuan demikian. Dia berkerjaya, dia ada semua. Kereta ada, rumah ada, kemudian kekeluargaan dia tak ada. Dia tak ada pasangan hidup. Saya cadangkan di sini supaya kalian tawarkan diri kalian untuk berumah tangga dengan siapa? Dengan orang-orang yang saleh, di kalangan orang-orang terbaik di kalangan kita. Itu cara kita lah. Tawarkan pada mereka tersebut. Sebagaimana Khadijah ditawarkan diri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan itu. Tengok, Allah buka hati Rasulullah. Buka hati Rasulullah. Walaupun Khadijah tu toke dia, bos dia sebelum daripada ni. Tapi
Dalam keadaan begitu, Khadijah ni sebut pada Rasulullah, saya melalui Nafisah ni lah untuk bersedia untuk menjadi isteri pada kamu, wahai Muhammad. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni anak yatim piatu, tak ada mak ayah, dalam keadaan tak ada harta. Tapi Khadijah ni dia tahu benda apa yang dia nak buat daripada harta dia. Cara dia, cara yang diajar, kita boleh perhatikan hebat tak hebat. Khadijah ni bila dia berumah tangga dengan Rasulullah, dia tidak menjadikan suami dia tu, harta-harta dia tu digunakan oleh suami dia begitu saja, tidak. Maksudnya digunakan harta dia untuk mentaati perintah Allah. Maknanya suami dia pun, Rasulullah ni tidak jadi kaya kerana isteri yang kaya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi kendiri Rasulullah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah jadi suami orang kaya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga pribadi Rasulullah. Ini kita akan bincang kemudian nantilah. Cuma nak sebutnya, bila begitu, jangan kita ni, saya nak pesan pada orang lelaki pula. Orang lelaki yang berumah tangga dengan isteri yang kaya raya. Jangan pula kalian ambil harta-harta isteri kalian tersebut. Untuk apa dia? Untuk diri kalian. Beli jam mewah, beli kereta mewah, beli untuk perut kita, untuk jasad kita. Jangan begitu. Tapi kita, isteri kita tu kita ajar. Isteri kita tu guna harta-harta ini untuk kerja-kerja Islam. Kamu ada harta, tak payahlah nak beli barang-barang mewah pada saya. Tak payahlah saya nak hidup. Saya suami kan? Kita sebut demikian pada isteri kita. Oleh kerana saya suami, maka kamu pula isteri saya. Kamu ada harta, kamu guna harta kamu untuk Islam. Jangan guna untuk saya. Saya ni saya cari sendiri. Itu cara demikian. Yang menyebabkan kerukunan itu wujud dalam kekeluargaan ini. Tapi kalau kita ni dah kahwin, ni yang jadi penyakit orang kita, dia kahwin dengan perempuan yang kaya, kemudian dia kikis harta kekayaan perempuan tadi untuk diri dia. Yang tu yang menyebabkan rumah tangga jadi hancur lebur pada diri kita. Yang kerana apa dia? Kerana kita tak nampak. Patutnya orang lelaki, apabila kalian berumah tangga dengan perempuan yang Allah bagi pada dia harta benda banyak, Allah bagi pada dia hebat dan sebagainya, kerja kamu apa dia? Kerja kamu gunakan yang disebut dengan kekeluargaan kamu untuk mentaati perintah Allah, bukan untuk kepentingan diri kamu. Itu di antara benda yang perlu dilakukan pada diri kita. Rasulullah setuju dengan cadangan dengan cadangan itu. Lalu cadangan itu diberitahu pada bapa-bapa saudara Rasulullah. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita pada Abdul Muttalib, pada Abu Talib, pada Hamzah, kepada cerita semua yang dia nak kahwin dengan Khadijah. Lalu kemudian bapa saudara Rasulullah pergi ke rumah bapa saudara Khadijah. Bapa saudara dengan bapa saudara ni menjadi apa dia? Menjadi orang panggil orang ketiga dalam rumah tangga. Yang disebut dengan orang yang mempertemukan mereka. Jumpa dengan bapa saudara Khadijah untuk melamarnya. Itu cara. Akhirnya keluarga Rasulullah juga yang pergi melamar Khadijah. Ekoran daripada itu berlangsunglah perkahwinan mereka. Alhamdulillah, Allah jadikan jodoh hidup, cara Allah nak susun kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Majlis perkahwinan itu dihadiri oleh Bani Hashim, dihadiri oleh pemimpin Bani Mudar. Kemudian perkahwinan itu berlangsung selepas 2 bulan Rasulullah balik daripada bumi Syam. Maknanya kalau orang tanya, Rasulullah kenal dengan Khadijah ni berapa lama? 2 bulan je. 2 bulan je tempoh. Sebab tu saya nak sebut, orang yang bercinta lebih pada 2 bulan ni pelik dah ni, dia panggil. Dah pelik dah, bercinta, bertunang. Kadang-kadang bertunang sampai 2-3 tahun bertunang saja. Jangan begitu. Nanti syaitan cepat masuk. Syaitan dia tak suka dengan mana-mana orang yang dia ada tindakan untuk nak berumah tangga, tiba-tiba dia bercinta lama-lama. Jangan bercinta sebelum kahwin. Saya nak pesan demikian. Bercinta lepas pada kahwin. Lepas pada bertunang tak apa dah. Ni kita ni bercinta bagaikan nak erak. Lepas tu putus lah. Putus cinta. Tu fras menungging-nungging tu. Yang menyebabkan kita ni rasa macam dunia ni jadi sempit. Satu Islam ajar. Pada diri kita tengok ada nampak macam sekufu dah pada kita. Nampak dah ada kesesuaian. 2 bulan je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bila kenal dengan Khadijah, berkahwin terus. Baginda telah menghantar hantaran perkahwinan sebanyak berapa? Berapa hantaran perkahwinan Rasulullah? Sebanyak lebih kurang 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin pada perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 ekor. 20 ekor unta muda, bukan nak sebutnya ni mas kahwin. Ingat kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar mas kahwin. Maknanya gambaran ketika itu umur Khadijah 40 tahun dan dia adalah perempuan yang paling terhormat di kalangan kaumnya daripada segi keturunan. Di antara keturunan bangsawan yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran 20 ekor unta muda. Kalau kita zaman kita ni lebih kurang berapa? Kalau kita katalah lebih kurang 5,000 seekor, ataupun kita sebut dalam anak-anak yang muda-muda ni kita kata lebih kurang 500 ekor lah, 500 ringgit lah seekor bagi unta. Maknanya lebih kurang sekitar 5,000, 10,000 begitulah hantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dialah wanita Khadijah ni pula siapa? Seorang perempuan yang umur 40 tahun di kalangan keturunan yang hebat, kekayaan yang hebat dan kecerdikan, kepintaran yang hebat. Di usia 40 tahun berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah wanita yang pertama dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kahwin kali pertama dalam hidup Rasulullah dengan Khadijah, dan Rasulullah tidak berkahwin dengan wanita lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Itu sejarah lah dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang perempuan dia sebut, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kahwin yang kedua, yang ketiga tu setelah mana Khadijah meninggal dunia. Dia kata itu pun kita kena sebut balik. Kita kata jarak di antara umur Rasulullah dengan Khadijah sejarak 15 tahun. Maknanya Khadijah dah wafat, barulah Rasulullah kahwin dengan isteri yang lain, Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Ni nak sebutnya, jangan pula kita di kalangan kita dibanding di antara suami dia. Bila suami dia kata nak berumah tangga seorang lagi, dia kata tunggu saya mati dulu, dia kata. Dia sebut demikian. Macam Khadijah dia sebut demikian. Nak mati macam mana? Umur sama-sama baya. Tak kena gaya suami mati dululah. Dia panggil jadi demikian. Ada juga orang kita memahami demikian. Yang ni perbincangan panjang alim ulama dalam membicarakan tajuk demikian. Semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim, anak sulung Rasulullah yang dilahirkan oleh Khadijah ialah Al-Qasim. Al-Qasim, anak sulung lelaki, dan dengan nama inilah baginda digelarkan Abul Qasim. Sebab nama Al-Qasim itulah yang menyebabkan Rasulullah digelar dengan Abul Qasim. Bila berumah tangga, anak yang pertama yang dapat Al-Qasim. Rasulullah digelar Abul Qasim. Kemudian Zainab yang kedua, anak kedua Rasulullah SAW. Kemudian Ruqayyah anak yang ketiga. Kemudian yang keempat Ummu Kalsum. Rasulullah letak nama mereka sebut. Yang kelima Fatimah dan juga Abdullah. Anak Rasulullah tiga orang lelaki. Kemudian ni dengan yang disebut dengan yang ni semua ni anak-anak dengan Khadijah. Abdullah diberi gelaran At-Tayyib dan At-Tahir digelarkan demikian. Semua anak lelaki Rasulullah meninggal dunia waktu mana kecil. Waktu kecil meninggal dunia anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Rasulullah semuanya sempat memeluk Islam dan berhijrah. Sempat memeluk Islam. Anak perempuan Rasulullah Zainab, Ruqayyah, Fatimah ni sempat dengan Rasulullah sampai boleh berhijrah. Akan tetapi mereka semua meninggal dunia semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali Fatimatuz Zahra yang meninggal dunia 6 bulan selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Yang lain tu meninggal. Sebab tu Fatimatuz Zahra, waktu mana Rasulullah sakit tu, berubah kan wajah Fatimatuz Zahra. Tinggal dia seorang je, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kakak dia meninggal dunia, Zainab. Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah yang usung jenazah dia. Maknanya mereka membesar 3 beradik tu. 3 beradik perempuan ini sendiri. Yang kalau kita baca dalam sirah yang lain, bagaimana indahnya saat mereka membesar di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
anak perempuan. Dia beza dengan anak lelaki. Anak lelaki tu pun Rasulullah mengalir mata dengan Ibrahim tu, mengalir air mata sungguh-sungguh. Nak sebutnya anak sulung Rasulullah dilahirkan oleh Khadijah itu, Al-Qasim tu pun Rasulullah mengalir mata. Ni kehidupan Rasulullah. Manakala kehidupan waktu mana usia sebelum Rasulullah jadi Nabi ni, ada satu peristiwa yang mencabar. Yang berlaku apa dia? Pembinaan Kaabah dan juga isu tahkim yang berlaku di kalangan orang Arab di waktu itu. Semasa Rasulullah berusia 35 tahun. Ni peristiwa yang berlaku. Usia lepas ada kahwin 10 tahun tu, berlaku peristiwa di mana orang Quraisy membina semula Kaabah. Orang Arab Quraisy ni nak bangunkan balik Kaabah. Ini kerana Kaabah sebelum itu adalah lapisan batu-batu besar yang tingginya 9 hasta sejak zaman Nabi Ismail AS. Kalau kita tanya, Kaabah sebelum datangnya Rasulullah ni, yang Kaabah di belakang dalam sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni setinggi mana sebelum ini? Setinggi 9 hasta sejak daripada zaman Nabi Ismail AS. Dan dia tidak mempunyai bumbung. Tak ada bumbung yang macam kita tengok kat belakang ni. Tak ada bumbung. Ni Kaabah di waktu itu. Yang menyebabkan sekumpulan pencuri telah masuk dan mencuri harta benda yang berada di dalamnya. Yang menyebabkan orang mencuri, lompat naik 9 hasta je. Lompat naik, ambil barang-barang yang dalam Kaabah ni. Pencuri. Zaman ni pencuri yang penuh dengan ketololan, dipanggil demikian. Pencuri yang mencuri dalam Baitullah. Dalam Baitullah pun dia curi. Di samping itu, Kaabah juga terdedah kepada bencana alam yang menyebabkan binaannya mula goyah dan dinding-dinding dia retak. Ni di usia Rasulullah 35 tahun. Dinding-dinding yang dia batu je begitu. Batu je begitu, tinggi 9 hasta. Kemudian dinding-dinding itu pun dah mula retak dah. 25 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku banjir besar. Arim telah menyerap ke Mekah serta meresap sampai ke Baitullahil Haram. 25 tahun sebelum daripada nak berlaku lahir Rasulullah SAW pernah berlaku banjir besar. Banjir besar berlaku. Banjir besar itu telah menyebabkan Kaabah hampir-hampir runtuh. Banjir besar itu pun Baitullah ni ataupun Kaabah ni di belakang kita ni hampir-hampir runtuh di waktu itu. Lantaran itu orang Quraisy terpaksa membina semula Kaabah demi menyelamatkan daripada musnah. Orang kafir Quraisy ni, orang Quraisy di waktu itu dia kata, kita buat baliklah Kaabah ni. Mereka bersetuju agar sumber pembiayaan Kaabah ni hendaklah daripada sumber yang baik. Mereka sebut, siapa yang nak derma untuk bangunkan Kaabah ni, kena sumber yang betul-betul, yang baik. Macam zaman kita sekarang ni lah. Nak buat masjid, jangan daripada sumber yang tak baik. Jangan. Yang menyebabkan mereka bersetuju agar sumber biaya pembinaan Kaabah hendaklah daripada sumber yang baik. Mereka tidak boleh memasukkan sumber-sumber seperti hasil pelacuran. Tak boleh. Yang melacur, jangan derma. Jangan melacur. Perniagaan riba. Yang meniaga riba, sama juga. Ambil faedah-faedah. Daripada apa dia? Daripada pinjaman-pinjaman yang tinggi. Yang faedah yang tinggi dengan pinjaman yang dilakukan. Sebarang harta yang diambil secara aniaya. Jangan sekali-kali infak. Jangan bagi untuk nak bangunkan Baitullah ini. Pada mulanya mereka merasa takut untuk meruntuhkan binaan Kaabah yang asal. Orang-orang Arab Quraisy di waktu itu, dia kata, kita nak runtuhkan Baitullah ni, tak mudah ni. Di kalangan kita. Kerana, dia kata, kerana ni rumah Allah. Kerana mereka terngiang-ngiang peristiwa yang berlaku pada Abrahah. Abrahah sebelum daripada ni, datang nak meruntuhkan Kaabah lah. Yang menyebabkan bila nak meruntuhkan Kaabah, yang Allah hantar tentera ababil yang kita belajar sebelum daripada ni. Yang menyebabkan mereka kata, kalau kita runtuh, nanti kena bala. Tak ada seorang pun berani. Orang yang mula-mula meruntuhkan binaan itu ialah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Yang mula-mula sekali runtuhkan. Yang disebut dengan Baitullah itu. Kemudian diikuti oleh orang ramai. Setelah mana mereka melihat, tidak ada apa-apa bahaya yang menimpa Al-Walid. Lepas pada Al-Walid runtuhkan, dia kata, tak ada pemburu, tak ada apa yang berlaku, tak ada. Maknanya benda yang bahaya yang berlaku pada Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ini. Lalu, berterusanlah mereka melakukan kerja-kerja merobohkan Kaabah.
Sehingga sampai tapak asas Nabi Ibrahim AS. Runtuh tu sampai dekat maqam Ibrahim. Runtuh, cuci. Setelah itu mereka pun bekerja untuk membina balik bangunan Kaabah yang baru. Mereka pun bawa balik bangunan yang belakang itu ni lah. Mula mereka nak bangunkan balik, mereka membahagi-bahagikan lokasi Kaabah itu kepada setiap kabilah untuk dibina. Bahagi. Kabilah ni duduk sini. Kabilah ni duduk sini. Kat sini. Di kalangan mereka. Kerja pembinaan itu diketuai oleh seorang tukang bina yang berbangsa Rom yang bernama Bakum. Kalau kita tanya, siapa yang arkitek kepada nak bangunkan balik di zaman Rasulullah? Ada seorang daripada Rom yang nama dia Bakum. Setelah mana pembinaan sampai ke tempat Hajarul Aswad. Bila mereka bangun sampai pada tempat Hajarul Aswad, mereka mula berselisih pendapat tentang siapakah yang patut diberikan penghormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya. Barulah mula masing-masing fikir, siapa yang selayaknya letak batu Hajarul Aswad ini. Perbalahan itu berlanjutan selama 4 ataupun 5 malam. Berkelahi. Masing-masing kata, kami yang sepatutnya. Kabilah tu kata, kami yang sepatutnya. Nak masing-masing nak letak batu Hajarul Aswad ini. Ianya semakin meruncing hingga hampir-hampir menimbulkan peperangan di tanah Arab. Berebut nak letak Hajarul Aswad itu sampai nak pegang di antara kabilah-kabilah ini. Akan tetapi, bangun Abu Umamah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi telah mencadangkan pada mereka supaya mencari seorang hakim untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Mula Abu Umamah ni, dia bangun, dia kata, kita carilah seorang hakim yang memberi keputusan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Hakim yang dicadangkan ialah yang orang pertama sekali masuk kepada mereka daripada pintu masjid. Mereka kata, siapa yang layak untuk menjadi hakim? Siapa yang mula-mula masuk pintu masjid pagi esok? Pagi esok. Mereka pun bersetuju dengan cadangan itu. Allah mentakdirkan bahawa orang yang ditunggu itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan. Rasulullah tak tahu pun benda tu. Rasulullah tak tahu pun perbalahan mereka tu. Maknanya Rasulullah tak tahu pun yang siapa yang mula-mula masuk akan menjadi hakim ini sendiri. Pagi esok tu, tengah-tengah mereka berkelahi, malam-malam mereka berkelahi. Siapa yang patutnya letak Hajar Aswad? Tiba-tiba mereka kata, kita tengok esok. Siapa yang mula-mula masuk melalui pintu Masjidil Haram, masjid ni, di tempat itu, dialah yang layak jadi hakim di kalangan kita. Keesokan hari, pagi lagi, Allah jadikan Rasulullah tu digerakkan untuk masuk. Bila mereka melihat wajah Rasulullah, mereka pun menjerit, inilah orang yang paling jujur di kalangan kita. Mereka sebut terus, kami setuju dengannya. Inilah Muhammad. Masing-masing sebut demikian. Kabilah-kabilah pun tengok saja Rasulullah masuk tu, masing-masing kata, ni orang betul, yang betul. Kami setuju dengan dia. Bila demikian sampai Nabi kepada mereka, Rasulullah pun diberitahu tentang cadangan tersebut. Lalu Rasulullah pun diberitahu, semalam kami dah mesyuarat, siapa yang mula-mula masuk, dia akan jadi hakim. Baginda bila dengar saja begitu, nak buat macam mana? Nak suruh jangan berkelahi sama-sama mereka ni. Baginda minta sehelai kain, lalu diletakkan batu di tengah-tengah kain dan meminta semua ketua kabilah yang berbalah itu memegang bucu-bucu kain tersebut. Ambil kain yang kerah, kemudian letak hampa kain tersebut, ambil Hajarul Aswad, letak tengah-tengah. Letak tengah-tengah. Jadi semua kabilah pegang bucu-bucu kain. Semua kabilah pegang. Tak ada seorang pun yang tak terlepas. Boleh pegang semua. Bila ketua kabilah tu pegang bucu kain tersebut, baginda menyuruh mereka mengangkat kain itu sehingga apabila sampai ke tempatnya, baginda sendiri mengambil batu itu dengan tangannya dan meletakkan sendiri di tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ambil batu tu, Rasulullah letak di tempat Hajarul Aswad itu. Inilah penyelesaian yang bijak yang direstui oleh semua pihak. Ni kebijakan lah. Macam krisis di negara kita ni lah. Bila berlaku apa-apa, rujuk pada Agong. Agong pula bijak Agong. Dia bertindak dalam memberi keputusan. Nak buat macam mana. Keputusan yang dilakukan itu. Orang-orang Quraisy menghadapi kekurangan peruntukan daripada sumber yang baik untuk meneruskan pembinaan Kaabah. Tak adalah. Bila buat bangunan Kaabah,
Tak ada dah sumber. Habis dah duit. Kerana yang lain duit jahat-jahat semua. Duit yang sumber yang tak baik. Lantaran itu, mereka mengeluarkan kira-kira 6 hasta binaan-binaan di sebelah utara yang dikenali dengan Hijr dan Al-Hatim. Mereka mengangkat pintu Kaabah atas daripada bumi supaya tidak dimasuki oleh sesiapa pun kecuali mereka yang dibenarkan. Pintu Kaabah kan tinggi naik. Kita tengok, kenapa pintu Kaabah tinggi naik itu? Kerana mereka tak nak sebelum daripada ni orang tu boleh masuk, orang ni boleh masuk. Senang nak masuk. Apabila pembinaan telah mencapai 15 hasta, mereka memasang bumbungnya yang dilapik di atasnya 6 batang tiang. Yang di atas. Bumbung ke atas kita ni, atas tuan-tuan tengok ni, ada 6 tiang yang ada di dalamnya. 6 tiang yang dilapik dengan 6 batang tiang. Dengan itu jadilah ukuran Kaabah yang telah selesai itu berbentuk 4 segi. Oleh kerana kekurangan. Asalnya pergi ke Hijr Ismail itu pun masuk kawasan demikian. Sepatutnya demikian. Tapi oleh kerana mereka kekurangan dana, tak ada dana dah. Ketinggian kira-kira 15 meter. Panjang bahagian tepinya yang terletak Hajarul Aswad serta bahagian bertentangan ialah 10 meter. Hajarul Aswad diletakkan daripada paras 1.50 meter daripada bumi tempat bertawaf. Bahagian tepi tempat kedudukan pintunya serta bahagian yang bertentangan dengannya berukuran 12 meter. Pintu Kaabah berada pada ketinggian 2 meter daripada bumi. Itu 2 meter daripada bumi. Pintu sampai hari ni lah. Daripada luar Kaabah dilengkungi satu kawasan binaan di bahagian bawahnya yang ketinggian agak sederhana iaitu 0.25 meter. Jarak lebarnya juga sederhana iaitu 0.30 meter. Tempat ini dikenali dengan nama Ash-Shazrawan. Ia adalah tempat asal Kaabah. Akan tetapi orang-orang Quraisy meninggalkan pembinaannya. Itu sejarah panjanglah. Kemudian kita belajar sikit lagi tentang sirah Nabi secara ringkas sebelum kenabian Rasulullah. Sirah Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul. Semasa peringkat pembesaran Nabi SAW telah memiliki keistimewaan yang tidak ada tolak banding di kalangan manusia. Rasulullah ni, waktu mana dia belum diisytihar menjadi Nabi, umur 40 tahun, Rasulullah jadi Nabi. Rasulullah ada keistimewaan tersendiri. Sejak daripada kecil lagi. Baginda adalah contoh terbaik yang memiliki fikiran yang bernas dan pandangan yang tepat. Pandangan Rasulullah SAW. Baginda dikurniakan sifat-sifat seperti bijak, tajam pandangan, tindakan dan matlamat yang tepat yang ada pada Rasulullah. Sikap pendiam baginda dijadikan laluan untuk banyak berfikir. Rasulullah ni, pribadi Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah SAW kalau tak ada apa-apa, Rasulullah jadi pendiam. Diam. Kerana bila Rasulullah diam, banyak berfikir. Dan mencari-cari kebenaran. Itu sifat Rasulullah. Dan mesti ada pada diri kita demikian. Pribadi kita. Tak payahlah bercakap benda-benda yang lara. Tak payahlah bercakap benda-benda yang tak bawa manfaat pada diri kita. Lebih-lebih lagi, keluar daripada mulut kita carut marut, caci maki yang tak berkesudahan. Dengan akhlak yang subur itu, serta fitrah yang bersih, Rasulullah menyingkap lembaran-lembaran kehidupan manusia. Urusan-urusan mereka dan hal ehwal berbagai lapisan manusia. Rasulullah SAW bergaul dengan masyarakat. Baginda merasa tidak senang dengan kepercayaan khurafat dan menjauhkan diri daripadanya. Rasulullah tak suka dengan orang yang jenis macam mana? Yang jenis pergi sembah berhala, yang pergi buat benda-benda yang di sudut logik pun tak logik. Di sudut pemikiran kita, kita boleh fikir dengan cara yang waras. Benda yang kita buat, tiba-tiba dalam keadaan kita buat tersebut, tiba-tiba kita pula dalam keadaan yang nak pergi sembah benda yang kita buat itu. Kemudian baginda bergaul dengan manusia mengikut pertimbangan fikiran untuk mengetahui tentang dirinya dan keadaan mereka. Apa yang dapati baik, maka baginda akan turut serta bersama dengan mereka. Kalau tidak, maka baginda akan kembali bersendirian. Rasulullah SAW, pribadi Rasulullah begitu. Rasulullah, kalaulah ada yang membawa kebaikan, Rasulullah bergaul. Kalau tidak, Rasulullah bersendirian. Baginda tidak pernah minum arak walaupun setitik dalam tubuh badan Rasulullah. Dan tidak makan sembelihan-sembelihan terhadap berhala. Rasulullah tak makan. Kalau disembelih untuk tujuan berhala, Rasulullah tak makan. Dia panggil demikian.
Baginda tidak pernah datang untuk menyertai perayaan ataupun keramaian di tempat-tempat berhala. Berhala-berhala. Malah semenjak kecil lagi Rasulullah merasa jengkel dengan sembahan-sembahan yang palsu ini. Sejak daripada kecil lagi Rasulullah tak terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga kan tidak ada sesuatu yang paling dibencinya melainkan berhala-berhala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanam dalam jiwa dia tu, ditanam semenjak daripada kecil lagi perasaan tak suka dengan berhala-berhala demikian. Baginda tidak tahan mendengar orang yang bersumpah dengan menyebut-nyebut nama Al-Latta dan juga Uzza, Al-Uzza. Tidak syak lagi bahawa takdir Allah ditentukan, bahawa baginda sentiasa dipelihara. Terpelihara apabila bangkit rasa kehendak nafsunya untuk bersama-sama mengecapi keseronokan dunia dan keinginan untuk mengikut adat resam yang tidak baik. Maka sepantas itu juga datanglah pemeliharaan ketuhanan untuk menghalang baginda daripada terjebak ke dalam perkara tersebut. Kalau ada benda yang tak baik je, yang cuba kena pada Rasulullah, lalu Allah akan samakan Rasulullah. Itu cara demikian. Ibnu Al-Athir meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah berkeinginan pada sesuatu yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah kecuali 2 kali. Ada 2 kali Rasulullah kata, keinginan aku nak buat benda yang tak baik di kalangan puak-puak orang Arab jahiliyah tu, yang lain tak ada langsung. Tapi 2 kali ni aku pernah terasa. Terasa bagaimana? Semuanya itu dihalang oleh Allah antara aku dengan keinginan itu. Allah samakan aku, tak terbuat benda yang demikian. Sebab itulah aku tidak lagi berkeinginan kepadanya, sehinggalah Allah memuliakan aku dengan melantik menjadi sebagai Rasulnya. Keinginan. Pada satu malam, Rasulullah cerita. Keinginan apa dia? Satu malam aku berkata pada seorang budak yang sama-sama mengembala kambing waktu mana kecil dahulu denganku di tempat tinggi di kota Mekah. Bolehkah kamu tolong tengok-tengokkan kambing aku? Rasulullah sebut, satu malam, kamu tolong tengok kambing aku ni, supaya dapat aku pergi ke Mekah dan berhibur di situ sebagaimana untuk anak-anak muda yang lain. Rasulullah pernah. Sekali Rasulullah sebut pada pengembala yang lain tu, Rasulullah kata, kamu tolong tengok kambing aku ni. Aku rasa nak pergi tengok fanfare lah. Nak pergi tengok konsert lah malam ni. Ataupun nak pergi kelab malam lah malam ni. Macam anak-anak muda yang lain. Budak itu menjawab, baiklah, aku akan lakukan. Dia kata kawan aku pengembala tu tak disebut namanya. Yang dia kata tak apa, dia akan lakukan. Lalu aku pun keluar. Sehingga bila sampai ke rumah pertama di Mekah, aku mendengar bunyi-bunyian. Bila pergi saja, dengar rumah pertama di Mekah tu bunyi-bunyian. Aku pun bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, inilah perkahwinan si Fulan dengan si Fulanah. Lalu aku pun duduk tumpang mendengarnya. Aku pun dengar tumpang lagu-lagu perkahwinan. Tiba-tiba Allah menutup pendengaranku. Tiba-tiba tak dengar terus. Telinga aku tak dengar. Sehingga membuatkan aku tertidur. Rasulullah kata, bila aku nak dengar tu, lama-lama aku tertidur. Aku hanya terjaga apabila dikejutkan oleh panas matahari. Bila terjaga, sedar-sedar terik matahari. Lalu aku kembali pada sahabatku. Dia pun bertanya padaku dan aku beritahu apa yang terjadi. Pada malam yang lain pula, aku berkata seumpama itu juga kepada sahabatku. Ni cubaan kali yang kedua Rasulullah. Waktu mana Rasulullah belum menjadi Nabi dan juga Rasul. Cubaan kali yang kedua ni, nak pergi lagi. Dia sebut pada sahabat dia, untuk jaga kambing dia. Lalu aku pun masuk ke Mekah. Dan berlakulah kepadaku seperti yang berlaku pada malam pertama. Tertidur juga. Allah nak samakan Rasulullah. Setelah itu, aku tidak langsung berkeinginan terhadap perkara-perkara yang buruk dalam hidup aku. Allahu Akbar. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah katanya, apabila Kaabah dibina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Abbas pergi dan turut serta mengangkat batu-batu. Abbas berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangkutkan kain sarung kamu di leher agar tidak tercemar oleh batu-batu itu. Katanya Abbas, dia kata, kamu tu kain kamu tu meleret sangat. Tariklah, sangkut dekat tengkuk je. Kain kamu tu Muhammad. Setelah mana melakukan demikian, tiba-tiba baginda rebah ke bumi. Angkat kain tu, nampak betis lah. Senang cerita, nampak pada lutut. Atas pada lutut ni. Rasulullah angkat macam tu. Kemudian,
Tiba-tiba letak sangkuk je dekat kain dekat tengkuk ni, rebah terus Rasulullah. Rebah Rasulullah. Mata tertumpu ke langit. Setelah itu Rasulullah sedar, lalu berkata, kain sarungku. Lalu diikatkan kembali kain sarung Rasulullah itu, diturunkan balik. Dalam riwayat lain menyebut, setelah itu tidak pernah orang melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak sebutnya gambaran Allah jaga Rasulullah. Terselak kain tu pun, selak kain sangkut Abbas yang suruhnya. Abbas suruh letak dekat atas tengkuk ni. Bila angkat letak atas tengkuk tu, rebah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rebah. Nak sebutnya gambaran bagaimana kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai keistimewaan di kalangan kaumnya dengan ciri-ciri yang baik, akhlak yang mulia dan sikap pemurah. Baginda ialah orang yang terhormat di kalangan kaumnya. Paling baik akhlaknya, paling berdamping dengan mereka yang serta paling penyabar. Rasulullah juga orang yang paling benar tutur katanya, paling berlemah lembut, paling pemaaf dan dermawan, paling baik amalan, paling menunaikan janji dan paling amanah. Sehingga kan kaumnya menggelarkan dengan gelaran Al-Amin. Digelar pada Rasulullah. Ini disebabkan pada diri baginda terkumpul segala keadaan yang baik-baik dan ciri-ciri yang disenangi. Rasulullah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ummahatul Mukminin, ibu kita Khadijah binti Khuwailid. Dia sebut seorang yang menanggung bebanan orang yang lemah, membantu orang yang ketiadaan, memuliakan tetamu dan membantu sebarang perkara yang melibatkan kebenaran. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tolak cara pelekihan dan pelecehan di kalangan orang-orang kita zaman sekarang. Hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga buat kartun, sehingga kan buat macam-macam gaya di kalangan kita. Di Turki sekarang renggang dengan Perancis. Punca apa dia? Perancis dia mempertahankan yang pelukis-pelukis kartun tersebut tulis letak dalam akhbar-akhbar Perancis kartun terhadap Rasulullah. Di negara kita ni oleh kerana sibuk dengan Covid, tak sempat nak jadikan orang kita ni, tak sempat nak cerita tentang kartun ini. Padahal kartun yang dilukis ini merupakan satu penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kecam. Di kalangan kita mesti sebut yang ni satu kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di sana, seolah-olah dia menggambarkan itu merupakan satu humor ataupun satu lelucuan bagi mereka. Kita sebut tidak, tetapi dia merupakan satu jenayah yang telah ditunjukkan pada umat Islam yang dilakukan oleh Marun dan juga kerajaan Perancis. Presiden Perancis tersebut yang tunjukkan seolah-olah orang Islam ni pengganas, orang Islam ni khianat. Padahal kamu yang buat keganasan terhadap umat Islam melalui kartun-kartun itu sendiri. Yang ni yang kita kena faham di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan saat yang kita berada ni merupakan saat-saat yang bahagia dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, orang yang mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita mengimani setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang seterusnya nanti di bawah lembayung kenabian kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.